Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni kita tengok macam manakah performance kripto secara keseluruhan tu hari ni hari Isnin. So hopefully malam nanti kita akan ada sedikit pump. So apapun untuk hari ni Zul nak kata preparekan kita punya mental untuk sedikit kata momentum down ke bawah, ataupun memang kita expected untuk minggu ni ada melakukan kenaikan, tapi kita kenaikan tu kita dah pasti kita ada target 86k dan 73k. So bila berlaku, so give and time kenaikan berlaku, kita tak tahu bila berlaku, tapi kita possibility untuk pergi ke price 86k dan 73k itu ada. Cuma sekarang kita perlu prepare juga untuk kata sedikit negative move ataupun price yang ke bawah untuk Bitcoin dan juga keseluruhan tu. Nanti tu akan tengokkan chart, tu akan kat manakah price expected boleh jatuh lagi ataupun tidak. So guys, let's go, kita pergi ke CoinMarketCap untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari ini. Sorry, untuk tempoh 24 hours untuk semalam. So inilah CoinMarketCap. So first kali kita tengok di total value. Total market cap berada di 2.79. So dropping sikit daripada 2.86. So dropping sebanyak mana untuk semalam? So untuk semalam kita dropping 0.54%. Kemudian volume tambah 100 macam cakap hari Isnin, hari Ahad. Sorry, hari Sabtu dan Ahad memang volume mostly below 100 billion. Now dah hari Isnin malam memang kena ada sikit berlaku peningkatan. So 21 hampir 22%. Kemudian BTC dominan berkurangan sikit daripada 43.3 ke 43.1. Kemudian Ethereum meningkat sikit daripada 19.6 ke 19.4. So kata berlaku sedikit penambahan di altcoin dan juga BTC. So meaning kita tengok mostly ada kejatuhan malam. So Bitcoin drop sikit, kemudian expected altcoin semua expected melakukan sedikit correction disebabkan Bitcoin melakukan kejatuhan. So let's go, kita tengok harga semasa untuk hari ini. So untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? So jam nanti tu akan refresh dulu. So Bitcoin berada di 63.9 ataupun hampir 64k. So drop almost 1%. Kemudian weekly kita still merah lah 4.6. Sebab apa? Untuk minggu lepas kita ada harga tinggi iaitu di 69. Kemudian kita drop untuk minggu ni berada di 64. Sebab tu kita drop 4.6%. So expected bila Bitcoin melakukan dipping, expected altcoin lain juga turut melakukan pergerakan sama, iaitu dipping. So lepas tu tengok semua sedang melakukan kata dalam rate percentage. So Ethereum 4.5, Binance 6.35, Solana 2.34, 2.38. Ethereum still lagi dalam $2. So apa pun kita tengok yang lain semua merah, tapi kita nak tengok cari yang candle hijau. So kata Inus 1.68, AVAX 0.61 untuk semalam. Kemudian lain-lain coin ada kat lagi berlaku. So yang hyper semalam ada, orang kata yang paling tengok adalah Crypto.com. Crypto.com ni expected dia melakukan another all-time high baru, iaitu berada di 45 sen. 45 sen ataupun sebelumnya 50 sen dolar. So nanti kita akan tengok di chart tu confuse dengan Coty tu. Rasa Coty yang 7%. So Crypto.com expected sedang membuat pergerakan buat higher high baru 0.45. So semalam 4.19. Untuk weekly 12%. So Tron 6% untuk Tron. Kemudian lain-lain conduct tu mostly semua sedang melakukan kata dipping ataupun drop disebabkan Bitcoin jatuh. So itulah kata sebab kenapa kalau Bitcoin naik, expected altcoin juga akan naik. Kalau Bitcoin jatuh, expected semua altcoin juga akan berlaku kejatuhan. So untuk untuk Crypto.com ni ada beberapa news yang kata perkembangan cantik lah di Crypto.com. Nanti tu akan sharekan lah. So apapun, let's go, kita pergi ke chart untuk review market secara keseluruhan. Kemudian dua ni ada banyak juga kata request. So request ni untuk request malam. So nanti tu akan cuba pergi satu-satu untuk request untuk ada. And then lepas tu buat video nanti tu akan reply lah message ni. Tapi tu akan review siapa yang pinta. Tu ada WOZX ni. Kemudian tu akan tengok siapa nak buy. Sebelum tu siapa nak buy kata metaverse. So siapa nak cari metaverse. So kat Crypto.com ni ada satu baru. Kita ada sebelum ni kita DeFi, NFT, Polkadot, dan kita ada metaverse. So anda klik saja metaverse ni, tu apa itu dia akan tunjukkan semua coin yang under metaverse. So kita ada first kami kita ada Axie lah. Axie, Mana, Engine, Sandbox, Wax. So sini ini semua adalah dalam lebih kurang dalam aku rasa dalam 60 atau berapa banyak. Ada banyak coin banyak.
Tu memang ada banyak coin untuk kata metaverse ni, kata expected semua dalam kata game coin. Game coin maknanya metaverse ni. So itu yang kita expectedkan metaverse. So siapa yang boleh invest tu kata pilih kata yang atas lah. Kalau kita tengok yang Zul nampak kata hangat ialah ni mana engine sandbox Indo, mana dengan sandbox engine kata antara good position juga untuk kata invest. Kemudian wax ni, kemudian kita tengok lain yang tu Veracity ada, kemudian block kata consider good block sebab block ni baru lagi. Block kemudian kata yearly masih belum ada percentage tu 0.08 good position untuk buy. So kalau nak buy block ni expected dalam di buy di coin. So semalam pun ada yang minta review block tu dah buat review. So guys, let's go. Kita pergi ke trend review. So trend review untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk semalam. So apa lagi yang expected boleh berlaku di total market. So ini BTC, nanti BTC. So total market apa yang berlaku. Total market dah pun macam expected kita ada potential untuk drop lagi kawasan ni. So kita sedikit buat pergerakan bearish iaitu high high. Untuk BTC kita still lagi buat higher high, lower high, higher high, lower high. Tu high high. So sekiranya price ni break bawah ni, kita expected price tu boleh sampai 2.6. So dipping ini akan menyebabkan price Bitcoin drop dan altcoin juga akan melakukan drop. So kita be patient je, sama ada drop sampai sini dulu baru dia bounce naik atas. So apa pun kita tunggu market. Okay, let's go di Bitcoin BTC apa yang berlaku tu, itu akan be BTC USDT. So BTC USDT, so tu ada buat satu trend line, satu pattern iaitu pattern bearish, iaitu pattern ascending wedge. So pattern ni expected price tu akan drop bawah tu, drop sampai mana tu expected ada 2 point target, iaitu yang point yang selalu tu ambil ialah yang kata berdasarkan experience tu expected selalu ambil point breaking. So point breaking sekiranya dia breaking daripada sini, so expected price boleh jatuh sampai mana, kita expect point of breaking dari atas, kita expected price tu boleh drop dalam kawasan ini ataupun masih lagi dalam 60k. Macam cakap tu ada expected target dalam 62 ke 60k, so price boleh drop kawasan itu sebelum dia bounce balik naik ke atas. Ataupun kalau kita tengok lagi lebih ekstrim price tu jatuh, so kita expected boleh ambil trend bawah ni, kita expected boleh jatuh lagi sampai dalam kawasan bawah ini. Tapi pun expected kita akan monitor kita punya support. So untuk Fibonacci support, so kita boleh monitor satu lagi iaitu support di kawasan ni, swing yang paling bawah ni, swing low to swing high. Kita akan expected price boleh lagi drop dalam lingkungan kawasan ini, iaitu 659 atau sedikit bawah lah, 59 ke 56. So kata dia dalam baru cakap ada 578, so consider dalam box inilah. So price boleh lagi drop dalam ni sekiranya untuk kita completekan kita punya pergerakan rising wedge ni untuk bearish market. Seperti jatuh ni, kemudian kita akan rebound, price masuk balik, kemudian kita akan ada mega pump untuk price market. So macam cakap tu, seperti untuk minggu ni, hopefully minggu ni kita ada berlaku mega pump tu, dia tak drop bawah, price terus naik, breakout ni naik atas, so kita akan ada mega pump. Tapi sekiranya minggu ni kita drop bawah, probably kita akan ada quick drop untuk 58, kemudian sideways, kemudian kita akan ada kenaikan yang drastik. So kita akan possibly kita akan tengok lebih kurang pergerakan macam ni, price drop, kemudian last drop kurang sikit sideways sebelum dia buat melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang saya expectkan untuk di Bitcoin untuk minggu ini. Sama ada minggu ni drop lagi, last drop untuk dapatkan kita last drop ataupun terus melakukan kenaikan. So sama-sama lah kita nantikan. So macam dekat tu tak perlu pening-pening. Sekiranya price drop whatever dalam kawasan ni, yang tu letak ialah yang first target lah 60. So 60 kalau dapat buy, tu akan buy dulu. Kemudian kalau drop lagi bawah ni, tu akan buy sikit. Jika kita buy di high ni, kita tak boleh buy all in, kita buy sikit-sikit dulu. Macam selalu tu buat, selalunya whatever point dapat, tu akan buy dalam $100 dulu. Kemudian kalau ada lagi bawah-bawah, tu akan drop lagi another, tu akan buy more sikit. Maybe kat ni tu bagi $1, kat sini tu buy lagi $150. Kalau jatuh lagi, tu buy dalam $200. So kata increasekan kita punya buying. So kita buy sikit. So untuk long term punya hold, ataupun kata kita akan buat di CA. So itu yang di Bitcoin dua ekspektasi berlaku, dan jangan be panic sekiranya price jatuh. Sebab apa, kita dah print out satu bearish pattern untuk expected dia drop bawah pertama. First kali kita akan target di 60k. Kemudian untuk sedikit ke bawah lagi, kita akan expected dalam 59, 56 ataupun back kepada kita punya major resistance, iaitu ini. So
So dah break major resistance, kita akan seperti ada retest. So retest boleh satu dalam dekat ni lah 57, 58 sebelum dia melakukan kenaikan. So yang ni kita boleh grab buy kat sini 578, wajib buy lah. Wajib buy untuk zone, wajib buy kawasan ni. Kalau anda tak nak buy kat kawasan ni, tak masalah. Anda boleh tunggu lagi. Kalau ada rezeki anda dapat, anda boleh buy di kawasan bawah ini. So kata apa pun boleh berlaku. Tu kita hanya merancang. Tu kita akan tengok potential good buy kat mana. Yang pertama yang cakap di 60, tu akan grab. Ini tu buy di leverage. Tu buy di leverage, tu tak buy spot. Tapi kalau price jatuh di kawasan 598, barulah tu akan buy di spot. So ini tu hanya buy di leverage, yang ini tu buy di spot. So dua pembelian yang berbeza lah. Sebab apa, kalau tu buy di leverage, stop loss tu kawasan ni saja. Kemudian kalau price drop lagi bawah, tak masalah, tu akan grab untuk spot, untuk hold more long term. Sebab apa, spot tu akan buy more banyak daripada leverage. Leverage tu akan hanya sekadar untuk tengok performance tu punya sharp entry lah. So kalau dapat ini, kita akan layan profit untuk dapat lagi dana, untuk net dana untuk buy. Tu yang ni kalau jatuh, tu akan guna dana yang ada untuk dapat buy di spot. So itu dia Bitcoin. Lepas kita pergi di Ethereum sekejap sebelum tu pergi review untuk di komen. Kemudian Ethereum ikutkan ada satu trendline dah pun breakout yang ni. So dah pun breakout, the price expected dia breakout, kemudian nak breakout masuk, kemudian breakout balik. So apa yang berlaku di Ethereum sekarang ni, kita ada minor support. So minor support yang monitor adalah yang ni, bawah orange ni. So minor support dia, so seperti dah kawasan ni. So kita akan draw kita punya minor resistance. So ni buat minor resistance. So sekiranya Bitcoin belak, sekiranya Ethereum berjaya break tu punya buat purple ni, kita akan expected 1.6 kat mana, 1.6 kita akan expected berada betul-betul dengan dia punya 1.2, iaitu di kawasan ini. So dalam 5k dolar untuk Ethereum. So dalam 1.2 adalah Fibonacci yang lebih besar, 1.6, iaitu kita target di 1.6 yang betul kita baru ini ada 6k. So ini yang kita expected first. Kita akan expected sekiranya break major resistance, minor resistance ni, kita akan expected 5k untuk kata price untuk Ethereum. So itu akan menyebab kita tengok kalau Ethereum naik 5k, kita tengoklah kalau Bitcoin melakukan kenaikan, so expected untuk Ethereum juga akan turut melakukan peningkatan. So sekiranya Bitcoin melakukan dipping ke 60 okay, apakah akan berlaku untuk di Ethereum? So Ethereum kita akan expected price boleh lagi flash drop kat sini. Kita akan untuk yang ni banyak, untuk Ethereum kita akan ambil yang paling lowest terus, swing low to swing high. Kita akan expected, jangan terkejut sekiranya Ethereum boleh drop balik dalam kawasan 3.5k, iaitu dalam kawasan kita punya kuarter mega resistance sebelum ini. So normal, sebab apa, untuk di Ethereum belum ada solid retest lagi, ada solid retest untuk Ethereum. So price apa yang boleh berlaku, price breakout belum ada solid retest, maknanya dah ada small retest yang ni, small retest. So expected dia dah naik tu, sekiranya ada drop lagi, expected boleh drop lagi sampai kawasan ini. So ini akan berlaku sekiranya Bitcoin drop dengan drastik. So expected untuk Ethereum pun boleh drop drastik. Jika kalau jatuh ke kawasan major resistance ni, kawasan 38 macam cakap, sama ada anda buy di support ataupun anda buy di breakout. So sekiranya price jatuh ke kawasan ini, kata wajib buy lah untuk kata kita buy di breakout. Kita buy di support ataupun buy di breakout. So small breakout, siapa yang dah buy tak masalah. Kalau drop lagi bawah ni, kita expect kita akan ada chance untuk buy more Ethereum. So ini kata sedikit pergerakan ke bawah lah. Sebab apa, kita ada channel juga, ada channel untuk pergerakan ni. So expected Ethereum even drop bawah ni normal, kita grab buy, expected dia akan boleh lagi melakukan kenaikan untuk pergi ke 1.6 kita, iaitu ni $6, dan kita punya first target iaitu di 1.6 minor di sini ada di 5k untuk Ethereum. So guys, let's go kita pergi komen. So sebelum komen tu nak thank you dulu, sebab apa tu nampak ada satu join membership baru, iaitu Amirul Arsyad 2017. So ada thank you join membership. So dah join membership, jangan lupa pergi ke Zul punya YouTube, ada home video playlist, ada ke membership, ada tekan membership ni, dalam ni ada Discord punya link. Kemudian ada juga yang bertanya tu, ada yang bertanya macam mana, okey yang ini macam mana nak join Discord, saya tak boleh buat payment, so tak ada lain. Okay, yang ni anda tak boleh bantulah, anda kena buat
Google selalu kalau orang nak payment live ni, kalau you subscribe orang lain, kalau join YouTube lain pun selalu je pakai Google payment aja. So anda perlu set up Google payment. So ada yang tanya ni macam mana nak do, macam mana nak tak jumpa tu punya button join. So button join tu senang je. Kalau ikutkan anda pergi dekat sini, anda akan jumpa dekat sama ada kalau ikutkan di phone. Kalau di phone anda probably akan jumpa button join dekat tu punya kawasan nama subscriber ni. Ataupun kalau di kota browser, anda akan jumpa kawasan lingkungan sebelah tu punya subscriber. So klik saja button tu, expert akan terus link ke tu punya kota Crypto Army punya group. So guys, ini first kali kita akan pergi ke permintaan. Yang pertama tu ada WOZX ni. So WOZX kita akan tengok WOZX kat mana WOZX ni. WOZX dia kata Apple punya tu tak pasti kot X-Force. So yang ni, so 0.4 kita tengok market kat mana tu dapat review. So market Uniswap, so susah sikit kalau tengok ada tak dia punya WOZX, ada tak dia punya quarter chart tu. WOZX, ok, ada di Huobi. Kita akan pergi di Huobi. So untuk ini kita tengok adalah bukanlah good position untuk buy maknanya. Sebab apa? Kalau ikutkan kita draw untuk data yang ada, swing high to swing low, kita akan expected support. So price berada kawasan ni, price dah break bawah ni, maknanya break dah bawah ni, break support. So meaning dia ada kata secara fundamental ada problem. Tapi kalau siapa nak buy juga, kata buy di bawah drop ni, bawah kata support ni, anda perlu tengok kat mana price buat consolidation yang lama. So kat sini kita tengok price buat consolidation yang lama. So whatever dalam kawasan ni kita akan consider good position untuk entry lah. Kita akan support untuk yang ni. Tapi yang ni kalau anda nak buy juga, yes boleh buy, tapi buy untuk long term. Long term ni macam mana? Long term tu more than 5 years. So anda tak boleh nak expected return of investment dalam 1 year. Sebab apa? Bawah support. Sebab apa? Ini bermain dengan kita punya fundamental. So fundamental tu penting. Kalau break, kata price jatuh bawah ni, kata sepatut kita perlu tunggu fundamental good. Bila fundamental good, barulah melakukan kenaikan. So kalau ada buy kat sini, ada sedikit high risk, tapi akan menyebabkan high return kalau dia melakukan kenaikan. Tapi anda perlu kaji dia punya fundamental dulu sebelum buy di kawasan ni. Adakah fundamental dia ada projek yang tengah jalan yang akan dilaksanakan kemudian hari itu. Itu untuk work. Kemudian let's kita akan pergi juga di yang ni tadi yang tanya tuan button join, button tak jumpa. So dia dah terangkan. Kemudian apa lagi nak tengok kat sini, IOTX. So IOTX dia nak kata okey, IOTX itu tu dah buat sikit. Tu nak tengok perkembangan IOTX ni. IOTX kita pergi sini terus. Sebab apa? Rasa dia dah buat IOTX USD kata KuCoin ataupun ada di Binance. Sudah buat itu. So untuk yang ini kita ada major support dan major resistance. Sebelum ni kita dah break pun major resistance yang bawah ni, yang buat purple ni. So 1.6 dah pun sampai punya. Kita akan letak target dulu 1.6. Kita akan tegak 1.6, 1.0, 1.2. So nak tegak tu 1.2, 1.2. Kemudian kita ada 1.6 price may hit. Bila break ni dah pun sampai. Kemudian kita akan target 2.6, 2.6. Kemudian kita ada 3.6. Kemudian kita ada max target itu 4.2. So kita boleh delete yang ni. So tak kata semak kat kita chart. So kita ada target 1.6, 1.6 dah pun sampai, 2.6 dah sampai. Now bila price tu lebih pada 1.6, kita akan expect price akan terus ke 4.2 iaitu 37 sen dolar untuk IOTX. So itu untuk kata long term punya pergerakan. Untuk short term sekarang kita dah ada monitor satu, minor support dan minor resistance. First kita ada support kat sini. So dia akan buat draw yang baru. First support swing low to swing high, harga paling tinggi kat sini. Kemudian kita ada support. So price boleh jatuh bawah lagi. So yang ni kata yang ni tak kira. Yang ni tak kira sebab apa? Kita ada high yang baru ni. So support tu belum lagi jatuh. So kat sini consider kita boleh tengok yang ni dulu. Kita ambil yang support yang ni. Sudah jatuh kat kawasan ni. Kemudian kita akan tarik juga kita punya resistance swing yang ini. So apa yang berlaku kat sini ialah price breakout dia punya minor resistance, kemudian price fail dan jatuh balik ke bawah. So meaning kita akan expected dia akan jatuh sedikit lagi ke bawah ni sebelum melakukan kenaikan. So ini kita akan ada second breakout.
So second breakout more solid, and second breakout akan kata menyebabkan potential untuk the price confirmation untuk sampai di 1.6. So 1.6 kita untuk yang ni berada di 32 sen, ataupun dengan kita punya major yang ni, kita ikutkan yang ni adalah 3 point, kita akan seperti yang ni adalah line, kita punya line untuk kita major resistance yang break tu ialah kita berada di 3.6 Fibonacci. So ini 3.6 Fibonacci. Yang ini yang atas ni adalah kata max target, iaitu 4.2 Fibonacci. Dan yang ini kita ada 2.6 Fibonacci. Kemudian yang ini bawah ni kita ada yang must be hit, dah pun hit, iaitu 1.6 Fibonacci. So itu yang untuk current, untuk RX ini yang untuk monitorkan untuk trend line. So untuk trend line kita boleh draw satu, ada dua. So untuk drop lagi, drop sampai mana? Untuk bawah ni potential drop. So first kali kita boleh ambil satu major trend line. Major trend line adalah di bawah ni, kita ambil yang ini, kemudian kita draw satu trend line ni. Antara dua yang ini tu, yang ni nampak ni, kita akan nampak satu trend line. So trend line, quarter trend line untuk whole market. So sekiranya price jatuh kawasan trend line ni, consider good position untuk anda buy untuk long term. Tu yang ni. Untuk ni, whatever price jatuh dalam kawasan ni, so meaning jatuh balik kawasan ni, bersamaan jatuh balik kawasan kita punya minor support. So siapa nak buy untuk RX ni, kalau nak reinvest ataupun nak tambah lagi anda punya pegangan, so whatever price jatuh dalam kawasan ni 15 sen ke 13 sen, consider good position untuk anda reinvest untuk dapatkan price tu naik. So dah invest kat sini, confirmation untuk price 1.6, tunggu breakout ni, dan breakout anda boleh buy one more time untuk breakout ni, kemudian price breakout 1.6 ke 0.32. Kemudian expected bila sampai kawasan ni, expected anda boleh bawa keluar modal lah. Sebab apa? Kita dah hyper, berada 36. And then pun bergantung pada Bitcoin. Kalau Bitcoin drop terus melakukan peningkatan, kita akan expected yang boleh lagi ke for another minor 4.2, iaitu dalam 60 sen dolar untuk IOITX. So itu bergantung kepada perkembangan Bitcoin. So apapun 1.6 kat sini, consider anda dah boleh bawa keluar modal. Yang lain yang profit saja. Kalau ada rezeki, terus naik ke atas, tak ada masalah. Ataupun kalau ada di Binance, anda boleh set sell limit. Apa tu set limit? So contoh kita buy $1,000 kat sini. Kita buy $1,000 kat sini, price naik kita untung, price naik kita untung. Macam kat 1.6 ni, 1.6 itu miner kita dapat keluar modal. So kalau anda tak nak modal, tak masalah. Anda biar, kalau anda hold terus anda punya stop loss sell limit. So maybe anda letak sell limit anda kawasan ni, di kawasan dia punya major resistance ni. Kalau ada bounce balik, meaning anda dah keluar dalam market, keluar dalam market, meaning dah dapat modal dan profit. Kemudian anda boleh guna yang profit dapat tu untuk reinvest balik kalau price tu naik atas. And then short limit, kalau price tu terus melakukan ke atas, and expected kita ada 4.2, senang ada letak punya sell limit kat kawasan ni. So whatever in future price jatuh bawah ni, anda keluar dalam profit yang banyak lah. So tak perlu keluar punya modal. Tu anda punya letak sell limit. Tu bila letak sell limit tu, anda akan dapat kata guarantee anda punya position, anda dah guarantee profit. Kalau price jatuh pun, worst case kalau tiba Bitcoin crash pun, tak masalah, kita dah sell limit. So bila letak sell limit, price kita tak akan rugilah. Sebab apa? Kita dah set stop loss kita dalam profit. So itu untuk iOS. So next, apa lagi kau ada lagi permintaan untuk di yang ini. Kemudian yang CRO. Kita tengok CRO je, apa yang berlaku di CRO. Tu CRO, apa yang dah berlaku semalam dah buat all time high baru kalau tu tak silap. CRO, ini CRO dah buat all time high. So untuk ini CRO, so yang perkembangan sebelum ni Zul ada monitor, iaitu kita dah break major resistance, iaitu di 23. Zul pun buy di kawasan ni, Zul buy di breakout 20 sen. Kemudian price seperti 1.6 kita 4.2, 1.6 dah pun sampai untuk kita major, iaitu ni 1.6. Now Zul target untuk 4.2 berada di 89 sen dolar untuk satu CRO. So untuk miner itu yang untuk kata long term. Untuk short term, kita expect kita ada monitor minor resistance dan minor support. Dan juga whatever siapa nak invest tu dalam kawasan ni, good invest untuk buy. Kemudian kita dah breakout. So breakout untuk yang ni, siapa nak buy juga kita boleh buy di breakout, minor breakout, quarter breakout, retest. So retest kemudian, tapi untuk buy ni kita buy di price di high. So kita tak boleh buy banyak, kita hanya buy dollar cost average. Buy dollar cost average tu kita buy sikit lah. Macam Zul, selalunya dia akan letak rules, kalau tu nak buy juga kat sini, dia akan buy dalam $100 lah, tak lebih daripada $100. Sebab apa? Kalau price drop lagi, dia akan buy lagi more. So untuk ini kita expected dah pun sampai untuk minor support kat sini. Kita expected
dia dah jatuh. So betul-betul minor support pun dah pun untuk kata more support lah, more support dia jatuh kawasan ni. Tu ada potential untuk dia bounce ke atas. Sekiranya dia break ni, so jatuh sampai mana kita akan expected untuk fail one more time, kita akan expected dia akan break another time. So untuk itu kita boleh grab buy, swing high to swing low, kita boleh grab buy. Sekiranya dia fail untuk bertahan kawasan tu, sekiranya price fail untuk bertahan di atas return, kita akan expected price to drop bawah ni sebelum dia ada one more time breakout. So macam biasa, bila breakout kali kedua more solid, so kita akan guarantee price tu sampai 1.6. So kata breakout ini pun dah confirm 1.6, kita be patient, given time price akan sampai. Cuma maybe price tu drop balik bawah ni untuk apa? Sebab Bitcoin jatuh 60 ke 15 sekiranya itu berlaku, kita akan nampak Crypto.com dan semua altcoin drop akan melakukan dipping. So Crypto.com TRO probably untuk dipping ke kawasan ni almost dalam price, kalau ikutkan yang ni 38 sen ataupun yang ini. So macam juga lah, anda boleh grab opportunity buy di kawasan ni dulu, iaitu di 43 sen. Kemudian buy dulu sikit, kemudian kalau ada kata extra ataupun rezeki lagi drop bawah, anda boleh buy lagi untuk ride market untuk naik ke atas sampailah 4.2 di 89. So 89 pun juga dia akan buat keluar modal dan buat keluar juga profit. Expected 50 ke 8% untuk profit, kemudian yang lain tu akan tinggalkan. Ada yang tu cash out tu akan tinggalkan dalam USD untuk prepare net tu punya portfolio untuk CRO. Kemudian let's go, kita tengok ada lagi tak permintaan lagi. Ethereum dah, aku kata lagi Agic. So Agic, so kita tengok Agic Zat. Agic ni kat coin apa? Dan tengok AGIX, Agic Singularity Next. So rasa tu dah buat itu Agic tu. Kita tengok market ada Qcoin dan Binance. Kita akan pergi di Binance lah, Agic USDT. Agic USDT kalau Binance BTC, kita pergi Qcoin lah, Agic USDT. Qcoin, Bitcoin ada je. Agic ada di Binance. So USD tu kita ambil di Binance lah. So ini di Binance. Tu tak pernah buat lagi. So kat sini ikut kat dah rasa macam dah pernah buat Agic USDT. Kan tengok di Qcoin kejap. Yep, dia pernah buat ni. So dia expected sama juga di Binance. So kalau di Qcoin kat sini data dia. So meaning dekat di Binance tadi data lebih banyak. So kita kalau nak buat chart, kita tengok data yang lebih banyak. So kita tengok Agic. So data dia lebih banyak. Kalau ikutkan yang ni kosong. Tak apalah, kita try di Binance dulu tengok sama ada. Tapi ikutkan ini memang kita berada di last support. So Agic ialah swing low to swing high. Kita akan ada kita punya support, last support. So whatever price dalam kawasan ni adalah consider good buy untuk long term. So siapa nak invest Agic, siapa dia yakin dengan yang fundamental, now adalah consider good position untuk anda all in, dapatkan target anda. So kalau target tu nak dapat 100 coin ke, 200 coin ke, 1000 coin ke, kat sini consider good position untuk long in, dapatkan anda punya target. Kemudian kita resistance price target untuk ini sekiranya price itu bound. So bound ke mana, kita akan expected dia akan bound ke resistance expected kita boleh take profit. At least kita kalau masuk kat sini, kita boleh dah secure kita punya profit at least ataupun modal. Kita boleh keluar modal, kemudian kita boleh buy di breakout lagi. So kalau ada beberapa teknik, contoh anda buy RM1,000 kat sini, price sampai kat sini, anda bawa keluar modal, yang profit tinggalkan. Kiranya ada lagi breakout, retest kat sini, anda boleh tambah lagi, masuk balik modal yang anda bawa keluar tadi. Sebab apa? Kalau anda buy kat sini, kemudian kita expect average anda akan bawah ni, so tak perlu berpanik. Price expect akan pergi 1.6 kita akan berada di 90 sen dolar untuk Agic. So ini yang anda perlu untuk tengokkan cara pergerakan dia. Ini yang perlu tengokkan untuk di Agic. So probably price tu good position untuk buy, untuk all in, and expected pergi ke kita punya major resistance, break major resistance, baru kita akan sampai ke 1.6 iaitu 0.9 itu untuk Agic lah. So untuk lain lagi apa lagi tak adalah so dah tak ada kat sini. So dah nak pergi kat Zu punya komen untuk di ni jap. Zu nak pergi komen di Facebook. Zu rasa ada yang tanya juga di Facebook sebenarnya. So lepas tu kita tengok Matic dulu. So Matic macam mana? So Matic mencakap Zu seperti ada 1.4. So Matic juga mencakap Zu akan cuba untuk buy juga di Matic sebenarnya, untuk grab more asset. Sebab apa? Matic Phantom dah Zu ketinggalan. Untuk di Matic Zu akan tunggulah. Tunggu untuk 1.4. Sekiranya price sampai dekat ni, Bitcoin kalau drop 60k, kita akan sepatutnya boleh dapat kawasan ni. So Zu akan grab more by Matic untuk dapatkan dulu. So untuk di
Tak tahu ada tak. Tu di Facebook nantilah Zul akan buat adik, Zul akan screenshot kemudian Zul akan share di Facebook. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni. So apa pun kalau anda nak invest dalam akuator Zul untuk next, maybe Zul nak tengok juga, Zul akan tinjau juga besok cuti. So besok cuti Zul akan nak buat sedikit fundamental analysis untuk di metaverse. Sebab apa Zul nak cari beberapa coin yang kuata good untuk buy. Sebab apa Zul nak target untuk buy 1000 coin. Yang Zul nampak itu iaitu di VRA ataupun Block. Kemudian tu nak tengok juga mungkin WAX ni juga tu nak pilih itu coin ni WAX. So antara WAX, Veracity ataupun Block, tapi Zul mau untuk first target tu nak buy WAX dulu. Sebab apa dia top 5. Kemudian engine apa ni dah semua mahal. So Zul akan tunggu dia net crash nanti Zul sepatutnya untuk mana sandbox engine ni Zul akan dapat dalam $1. So bila price dalam $1 tu boleh target lah untuk dapatkan 1000 coin. Untuk sekarang tu sepatutnya di WAX. So WAX nanti tu tengokkan sebab apa WAX pun baru lagi. So untuk in future kita boleh tengok lah mana-mana metaverse. So metaverse ni kita boleh tengok lah gaming ataupun gaming punya game lah, kata virtual punya. So sepatutnya ni kata platform yang menyediakan kata virtual gaming punya feature. So ini untuk sepatutnya untuk di metaverse. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi untuk besok. So malam ni tak ada review sebab apa malam macamlah tu kerja malam tu tak sempat kalau balik pun. So besok tu cuti hari Selasa. So hari Rabu cuti. So sepatutnya nanti mungkin di pagi kita akan buat pagi atau malam, tengoklah macam mana. Nanti tu akan updatekan balik sama ada tu buat live ataupun tidak. Tu sepatutnya untuk di malam. Tapi kalau di hari Rabu tu malam confirm tu akan buat live. Cuma hari Rabu pagi tu tak pasti lagi tu buat live tidak. So sepatutnya untuk pagi tu akan buat recording aja. Sebab apa pagi tu nak buat research dulu untuk kata metaverse, untuk coin. Kemudian nanti di malam tu lah malam nanti 24 malam tu dah ada info-info. Kemudian malam nanti kita akan share more lah. So untuk besok hari Rabu kita akan review macam biasa pagi, kemudian malam kita akan buat live. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. Jumpa lagi besok hari. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.